Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton yang saya hormati sekalian. Hari ini 30 hari bulan Oktober 2022, hari Ahad. Jam menunjukkan pukul 7.10 pagi. Sebelum turun bersarapan, kita baca apakah berita semasa yang boleh memberi iktibar kepada kehidupan kita seharian. Kalau kita lihat berita online, kita akan lihat berita tu berkisah kepada pilihan raya. Rizal akan mengundi tahun ni kerana usia dia dah 18 tahun. Siapa yang 18 tahun tu dah boleh mengundi. Ada juga hari tu Rizal dia bertanya kepada saya lah, dia nak mengundi parti apa. Maklumlah 18 tahun, mereka akan bertanya kepada ayah, ibu dan ayahnya, mereka nak kena undi parti mana. Dan kalau ibu ayahnya kata parti A, maka dia akan undi parti A. Kalau ibu bapanya kata undi parti B, dia akan undi ikut ayah mak ayah dia. Ada juga yang mak ayahnya bagi kebebasan nak undi parti mana, ada juga. Kalau tanya saya lah, saya akan berilah kebebasan kepada anak saya itu untuk undi parti mana. Dia boleh mengundi parti apa yang dia nak undi, saya akan benarkan lah. Sebab bagi saya politik ni dia bersifat dinamik, berubah-ubah. Maksudnya kalau kali ini dia mengundi parti A, nanti pilihan raya yang ke-16 ni dia undi pula parti B. Kemudian pilihan raya yang ke-17 dia akan undi parti C. Dia berubah-ubah, bersifat dinamik. Dan parti-parti politik tu juga begitu. Hari ini dia bersama dengan parti A bersama parti B. Kemudian akan datang parti A bersama parti C. Kemudian parti C lepas tu parti C mula-mula bersama dengan parti A, lepas tu bersama dengan parti B. Macam tu. Dia berubah-ubah. Jadi kita pun pening jadi kadang-kadang dekat bawah ni. Kita dah sokong parti A. Bila dah habis pilihan raya, parti yang sokong tu menyokong pula parti yang di mana dulu dia pernah berlawan dengan parti B. Apapun pemilihan kita ni mesti berdasarkan kepada ilmu. Untuk memilih parti ataupun memilih calon atau parti yang terbaik, kenalah bertanya lah kepada orang yang mempunyai ilmu. Macam anak saya bertanya kepada saya, Tuan Rizal nak mengundi parti apa? Saya taklah bagi tahu parti apa yang dia nak undi. Saya tak bagi tahu dia. Saya cuma bagi tahu ciri-ciri calon atau parti yang dia kena undi. Sebab bila kita ni undi ni berdasarkan kawasan kita. Kalau macam saya ni nanti mengundi di kawasan saya Kampung Rantau Panjang. Kampung Rantau Panjang tu dia di Adun Sementa. Yang Tuan Rizal ni dia akan mengundi di Shah Alam. Politik ni dia satu bidang ilmu, bidang tak bolehlah kita tak mengajar pengundi. Kemudian kita mengharapkan pengundi itu memilih dengan bijak. Kita tak mengajar mereka dan kemudian kita minta mereka tu memilih dengan bijak. Macam mana tu? Macam mana? Yang budak lepas SPM ni, dia dah habis SPM, tak tahu pun tentang politik. Mereka sebelum ni sibuk dengan pelajaran. Bagi mereka politik itu tidak ada kepentingan apa-apa. Tiba-tiba mereka kena mengundi. Dan mereka tidak diajar ilmu mengundi. Macam mana nak memilih calon atau parti politik yang baik untuk diri mereka, untuk agama mereka, untuk bangsa mereka, untuk negara mereka. Kena ada diterapkan ilmu politik ni secara umum, supaya ia menjadi panduan kepada pengundi dan juga kepada calon, supaya calon mengikut ciri-ciri kepribadian ataupun tugas-tugas yang mereka perlu lakukan. Kalau tak ada, mereka pun lupa. Dah jadi ahli politik, mereka tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi macam mana tu? Dia dah jadi ahli politik tapi dia tak tahu apa kena. Jadi kita kena ada satu panduan yang jelas. Ilmu politik ni sangat kompleks. Nanti takut memilih pemimpin yang salah. Apa sebenarnya tugas pemimpin? Dia kena berkhidmat kepada rakyat. Dia kena tolong rakyat. Dia kena mudahkan rakyat. Kena bantu rakyat. Kena naikkan martabat rakyat. Naikkan kemampuan rakyat. Kemampuan ekonomi mereka. Naikkan taraf kesihatan mereka. Jaga kebajikan mereka. Kalau berjanji ni nombor satu, ibarat sedang bercinta dengan kekasih hati, masih bercinta tu semuanya lah berjanji.
Aku berjanji akan menjaga kau. Aku berjanji akan macam-macam janji. Bulan dan bintang berjanji. Berjanji tu senang. Tapi nak melaksanakan janji tu itu. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti orang yang menepati janji tu macam mana? Kenalah tengok report kad dia. Pemimpin tu kenalah buat laporan. Laporan tahunan ataupun laporan penggal. Apa yang dah dibuat, apa pencapaian dia sebelum ni, dan dia kena melaporkan kepada masyarakat. Pemimpin tu kalau dia dah ada dalam satu kawasan parlimen tu, dia janganlah pergi ke tempat lain. Penduduk di tempat lain tu tak nampak dia punya report card dia. Okey, boleh dikatakan ini zaman sekarang ni report card dia boleh cerita ke tempat lain. Okey, kita boleh terima. Dia tak bolehlah cakap secara umum. Banyak yang kami dah buat. Iyalah, banyak mana? Apa yang dah buat? Cuba ceritakan. Cuba bagi evidence. Buat slide ke apa ke. Saya dah buat ni. Buat tu yang besar-besar lah. Janganlah buat yang kecil-kecil. Sekadar tampal jalan. Sekadar buat tu yang orang lain pun boleh buat. Yang memberi impak kepada masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat tu berterima kasih. Kalau dia tak ada macam kehilangan aja kan. Dia tak ada, ruginya lah dia tak ada kat kawasan kita. Sampai tahap macam tu. Kalau kita nak cari pemimpin yang macam tu lah. Terpilih pula hanya kerana parti misalnya kan. Kita tu kerana parti ni mampu kita kan. Tapi tak boleh juga ya. Kalau kita hanya kerana pilih parti, habis kalau misalnya calon yang dikemukakan tu calon yang tidak mempunyai keupayaan, calon yang tak aktif, dia pasif ya. Calon yang hanya banyak berteori, praktikalnya tak ada. Berteori je. Oh cantik. Berteori kan. Bercakap bukan main. Tapi dari segi amalan dia tu banyak lompang dia, banyak kekurangan dia. Parti dah okey, parti dah cantik dah, pandai cari duit, parti lah. Tapi pemimpin setempat tu tak reti macam mana cara nak menyantuni rakyat setempat. Jadi itu pun masalah juga. Jadi kita tak boleh melihat sekadar parti saja, ataupun kita melihat sekadar calon saja. Tapi kalau misalnya kita melihat calonnya hebat ni, betul-betul beria, nak menolong rakyat, tapi ambil tiket bebas, menang. Macam mana calon tu nak dapat peruntukan? Menolong penduduk setempat ni mesti kena ada duit. Semua sekarang pakai duit, tapi memang realitinya begitu. Contohnya jalan kampung tu dah berlubang-lubang. Macam mana calon tu nak dapatkan duit untuk tutup lubang tu? Apa mana organisasi dalam masyarakat, dalam daerah tersebut perlukan bantuan untuk membaik pulih bangunan yang dah usang, dah rosak, bocor sana bocor sini, yang penduduk setempat memang perlukan. Mana dia dah dapat duit? mana dia hanya kerana dia baik tapi dia tak ada duit. Itu pun kita tak boleh memilih pemimpin seperti itu. Minta maaf lah ya. Tu masalah tu bila bebas tu, dia sendiri. Lainlah kalau dia calon bebas, dia tu memang dah billionaire. Duit sampai 2-3 bilion ada kat tangan dia, itu cerita lain. Tapi ni tak ada, hanya sekadar kasih sayang aja. Aduh, macam nak dapat menantu lah kan. Menantu lelaki kan. Kerja apa? Tak kerja. Habis macam mana kau nak jaga anak aku ni? Saya akan jaga dengan kasih sayang. Eloklah tu jadi cerita piramid. Menghadiahkan garam dan gula. Itu sebagai tanda kasih sayang. Calon-calon bukan sekadar nak masuk bertanding saja. Tengoklah keupayaan diri. Kadang-kadang calon tu masuk bertanding mengacau je. Pecah undi. Kau dah tahu, kau saja kau nak populariti je. Nak test market je. Dah tahu kau punya beri undi sebelum ni sebagai calon bebas cuma 10-20 orang, nak masuk lagi bertanding. Jadi macam mana Taufiq Zian nak undi parti mana tu? Sebab ni sekarang tengok buka aja politik, macam-macam janji-janji yang keluar. Nak buat itulah, nak buat inilah, kalau aku dipilih aku akan buat ni. Dia tak boleh, kita tak boleh tengok apa yang dia cakap tu. Kita kena tengok kerja dia sebelum ni macam mana. Dia tunaikan tak apa yang dia cakap tu sebelum ni. Nanti yang dia janji ni dia tak tunaikan dengan segala macam alasan. Senang aja nak bagi alasan ni. Itu balik buat janji tu, janji ni, kita pula percaya dengan janji manifesto dia. Elok kalau dah tahu tak mampu, janganlah berjanji tu bulan bintang. Kita nak tengok pemimpin ni macam ni bila kita dengar dia berceramah, kita tunggu dia bercakap cara dia nak menyelesaikan masalah.
Dia mesti ada cara satu, cara dua, cara tiga. Okey, contohnya dia kata, dia akan memberi kesejahteraan kepada rakyat. Itu umum kan, memberi kesejahteraan kepada rakyat. Semua orang boleh bercakap, memberi kesejahteraan. Tapi cara dia tu macam mana? Cara dia. Dia nak buat apa? Yang pertama dia buat apa? Yang kedua dia buat apa? Yang ketiga dia buat apa? Kita akan membenteras rasuah. Iyalah, rasuah tu macam apa caranya? Antaranya mungkin memastikan yang memberi dan yang menerima dua-dua sekali kita tangkap. Janganlah milih tengok muka dia aja, muka dia apa tu bersih, handsome, muka ala-ala Arab. Aduh, terus ini muka baik ni. Janganlah macam tu. Janganlah kita menilai luaran saja. Tengok pakaian dia tu, ni pakaian orang soleh ni, cewa, pakaian orang-orang baik-baik ni. Selalu kalau pakai ni mesti pakai orang baik-baik. Muka pun berseri-seri je. Ini bagus ni jadi pemimpin. Janganlah macam tu. Kita kena tengok kerja dia macam mana, rekod dia. Kita kena tahu rekod dia sebelum ni macam mana. Kalau boleh kita ada pengalaman dengan dia lah. Kita ada masalah, kita telefon dia, minta bantuan, dan dia menyelesaikan masalah kita secara yang dia mampulah. Kalau misalnya dia ni tak ada duit misalnya kan, dia bantu kita secara macam tak ada duit lah, secara orang tak ada duit. Ini bukanlah langsung melarikan diri, telefon mesej pun tak dibalas. Kan, telefon mesej pun tak dibalas. Betul lah ni kan. Macam mana tu kan, rekod dia, kita kena rekod dia. Jangan pilih pemimpin macam tu, pemimpin yang betul-betul mampu memberi perkhidmatan kepada rakyat setempat, pemimpin yang disayangi. Pilihlah pemimpin macam tu. InsyaAllah negara kita, masyarakat kita akan sejahtera. Okeylah, sekian saja video untuk kali ini. Kalau yang salah tu minta maaf lah, ini sekadar pendapat saya saja. Sekadar pendapat saja, banyak salah agaknya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.